Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Nazir dan seluruh peserta puasa, pimpinan masyarakat, alim ulama, tuan-tuan haji, macam ibu, bapak-bapak, serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Taala, kerana syukur ini adalah merupakan suatu perkara yang merupakan puncak dalam pengabdian manusia kepada Allah Ta'ala. Ini dibuktikan dalam ketika mana Nabi ditanya oleh Ummul Mukminin, kenapa baginda solat sampai buka-buka kaki, sedangkan baginda adalah ahli syurga, tak buat dosa. Jadi kenapa solat tiap-tiap malam? Setiap malam solat sampai berdiri punya lama, sujudnya lama, rukuknya lama, sampai buka-buka kaki. Maka Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakura, tak bolehkah aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur. Ternyata syukur itu mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu juga menjadi syarat untuk Allah nak tambah nikmat yang dia bagi kepada kita. Nikmat kalau Allah bagi dalam keadaan bagi itu dalam bentuk istidraj, maka pemberian itu tak ada artinya, melainkan hanya untuk menambah kekufuran, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung sikit perbincangan kita, masih pada awal bab yang ke-14, yaitu bersangkutan tentang syaitan yang akan hadir pada saat orang menjelang ajal. Jadi bab ni nak sembang tentang seseorang itu bila dekat nak sampai ajal dia, maka syaitan akan datang. Teman-teman duduknya di dunia dan su'ul khatimah yang dikhawatirkan. Juga nak menceritakan apa implikasi kawan-kawan yang datang ketika dia sedang nazak. Apa kesan kepada orang yang sedang nazak tadi apabila kawan-kawan yang datang mengelilingi dia? Siapa yang datang sekelilingi dia itu? Selain daripada setan, maka siapa yang menghubungi dia itu? Itu juga memainkan peranan dalam membantu seseorang berhadapan dengan sakaratul maut. Ya. Kita baca itu sikit, kita ulang ini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ketika seorang hamba akan meninggal dunia, ada dua setan yang duduk berhampirannya.
yang satu di samping kanan dan yang satu lagi di samping kiri. Syaitan di samping kanan yang menjelma seperti ayahnya berkata kepadanya, "Wahai anakku, aku sangat sayang dan cinta padamu. Kerana itu matilah memeluk agama Nasrani yang merupakan agama terbaik dari semua agama yang ada." Dan syaitan yang duduk di samping kiri menjelma seperti ibunya, berkata kepadanya, "Wahai putraku, akulah yang mengandungkan kamu, yang menyusui kamu, dan yang membesarkan kamu. Kerana itu matilah kamu memeluk agama Yahudi yang merupakan agama terbaik dari semua agama yang ada." Riwayat ini dituturkan oleh Abu Hasan Al-Qasi dalam Khulasa Risalah Ibnu Abi Zaid. Rupanya nak mati besok ada dua syaitan datang. Dua syaitan ini bukan makna dua ekor. Dua syaitan ini mewakili ketua kepada syaitan-syaitan yang akan mengerumuni orang yang ambil ajal tiba. Sebab bila seseorang hamba Allah nak mati, syaitan akan mengarahkan seluruh kekuatan yang ada untuk mengerumuni orang ini. Sebab inilah peluang terakhir untuk dia mencapai hasrat dia, perjanjian dia ataupun permohonan dia kepada Allah. Apa yang syaitan minta sama Allah? Dia minta untuk dia menggoda dan menyesatkan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jawab, buatlah. Tetapi Allah Ta'ala kata, kamu takkan mendapat merosakkan ataupun menyesatkan hamba-hambaku yang bertakwa. Jadi maknanya Allah tidak kata pergi dah. Cuma Allah Ta'ala kata bila syaitan minta nak sesatkan anak cucu Adam, Allah cuma mengatakan kamu takkan dapat menyesatkan hamba-hamba ataupun mereka yang bertakwa. Allah tak kata pergi. Cuma Allah Ta'ala kata, ya, orang yang bertakwa tak mungkin kamu dapat sesat. Maka dengan sebab itu syaitan tadi telah berazam dan beriktikad untuk menyesatkan anak Adam ini sehingga ke penghujung nyawa dia. Maka bila sampai ke penghujung nyawa, disitulah kemuncak dia nak sesatkan anak Adam. Maka dia tidak hanya hantar seorang dua, tetapi dia hantar satu kekuatan yang dia kira mampu untuk nak merosakkan nafas terakhir anak Adam ini. Ya, itu dia. Cuma dia mewakili seorang. Dia cakap hak duduk belah kanan ni menyama daripada bapa kita. Suruh kita mati dalam kesesatan. Yang kiri pun sama mengaku mak kita. Suruh matikan kita dalam kesesatan. Jadi macam mana kita nak kenal ni setan ke mak kita? Macam mana kita nak kenal? Tak ada benda lain melainkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jangan duk cakap sombong lah, takkan aku tak kenal mak aku. Takkan tak kenal mak aku daripada kecil. Aku duk dengan dia, takkan tak kenal. Boleh pergilah syaitan nak menyamar mak aku, takkan aku tak kenal. Takkan aku tak kenal ayah aku. 60 tahun, 40 tahun aku duduk dengan bapa aku, takkan tak kenal bapa aku. Itu kita kata. Kita kena ingat lantas kadang-kadang dalam keadaan tertentu di atas dunia ni, kalau kadang-kadang kita tak kenal bapa kita. Jadi semuanya itu bergantung kepada amalan kita. Amalan kita lah yang akan membetulkan mata kita. Kalau mata di dunia dulu yang kita tengok jahat nampak baik, baik nampak jahat, macam mana nak kenal bapa kita? Ya? Itu dia. Di atas dunia ni, yang baik kita nampak jahat, yang jahat kita nampak baik. Jadi macam mana kita nak kenal bapa kita? Itu saja kan? Di atas dunia ni yang baik pun hang tak nampak, yang jahat pun hang rasa baik. Itukah hujah kamu nak kata kamu tak mungkin tak kenal bapa kita? Yang terang-terang baik kita tak nampak,
yang terang-terang jahat, kadang-kadang kita nampak baik. Riwayat yang sama dituturkan oleh Abu Hamid dalam kitabnya Kashfu Ulumul Akhirah, yaitu ketika nyawa seseorang akan dicabut, datang berbagai fitnah kepadanya. Iblis memerintah kepada anak buahnya untuk menggodanya. Mereka mendatangi dengan menjelma sebagai susu orang-orang yang tercinta, yang sangat ia hormati, seperti ayah, ibu, kakak, adik, teman karib dan lain-lain dan sebagainya. Mereka mengatakan, sebentar lagi kamu akan mati wahai Fulan, dan kami telah mendahuluimu. Matilah kamu sebagai seorang Yahudi, kerana ia adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Jika ia berpaling dan menolak ajakan itu, datang lagi anak buah iblis yang lain dan berkata, matilah kamu sebagai Nasrani, kerana ia adalah agama Isa Al-Masih yang menghapuskan agama Musa. Mereka kemudian menceritakan kepadanya akidah daripada setiap agama. Sama saja. Pada saat itulah Allah memalingkan orang-orang yang dikenakinya. Dan itulah makna daripada firman Allah Ta'ala yang maksudnya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau. Ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi jangan engkau palingkan hati kami daripada segala bagi petunjuk, engkau alihkan kepada petunjuk. Jadi itu kan doa kita minta lepas layakan, Rabbana hab lana Rabbana zalamna anfusana, bukan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana, ya Allah, jangan kau cabut daripada hati kami petunjuk-Mu setelah engkau bagi petunjuk. Jadi kita kena jaga petunjuk itu sehinggalah kita ke penghujung nyawa kita. Awak diam. Sejuk. Kalau Allah menghendaki hamba-hambanya mendapat petunjuk serta kemantapan, ia akan didatangi rahmat. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan rahmat itu ialah malaikat Jibril, sehingga setan pun lari dengan wajah yang pucat lesi dan ia pun tersenyum. Jadi siapa yang nak tolong kita? Ketika setan itu datang tadi, siapa nak tolong kita? Maka itulah ada setengah pendapat mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan rahmatnya. Maka rahmat itu ada sebagian ulama mengatakan malaikat akan datang. Tetapi malaikat itu akan hanya datang bila kita tergolong daripada golongan yang melakukan perkara yang disukai oleh malaikat. Apa benda yang malaikat suka dan dunia ni kalau kita buat, malaikat tolonglah kita. Malaikat suka apa? Malaikat suka duduk majlis zikir. Majlis zikir itu maknanya majlis ilmu termasuk di dalamnya. Maka kita suka majlis ilmu. Besok nak mati, malaikat lah mari. Kalau di dunia hang suka tempat setan, setan lah datang. Nak nidak dekat dunia pergi tempat setan, nak mati panggil malaikat. Macam mana tu? Nah, dekat dunia hang tak peduli pun kami. Ya. Malaikat ni bergayutan sampai ke langit. Bagaimana majlis ilmu, majlis zikir kan? Maka kita duduk dan sekalian. Bukan semua faham, semua dengar ya. Faham tu bab lain. Anda lena pun tak faham. Jadi kita ikhlas duduk dan sekalian, maka kita telah mendapat orang panggil kecintaan daripada malaikat. Apalagi yang malaikat suka dan sekalian. Malaikat ni suka hamba-hambanya yang berwangi-wangi. Malaikat dia kontra dengan setan. Setan dia suka benda busuk. Nah, jin adik-adik setan. Itu sebab tu bomo dia pakai kemian. Panggil. Nah, sebab apa? Kemian tu busuk. Nah,
Sebab itu yang sunat kita bakar pada hari orang mati ialah benda wangi, bukan bakar kemian. Bakar kemian itu benda busuk. Nabi kata di hari orang mati itu kamu sunat bakar benda wangi, gaharu ke benda wangi. Takkan kita teruskan ubur ke apa benda kat kita beli Mekah tu kan tak wangi-wangi, bukan dibakar kemian. Kemian itu benda busuk. Busuk dia panggil jin. Sebab orang rokok dia panggil jin. Nampak tak? Asap tu dia busuk. Tu Datuk Mak kamu kata isap rokok ni penternak jin yang berjaya. Tak, aku tak tahu apa tanya tadi. Kan dia ada pengalaman. Dia kan perubah jin tu. Mungkin jin ada dialog dengan dia kan. Ya, kita tahu. Mungkin dia tanya siapa penternak kau? Orang-orang kau. Jadi maknanya sunat itu kan dibakar benda-benda wangi itu kan, bukan kemian. Jadi kalau kita suka wangi-wangi, malaikat suka wangi-wangi. Ya. Jadi sebab itu ya, bila kita buat sesuatu yang malaikat suka, maka malaikat akan mendatangi kita ketika mana kita hampir mati dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa? Dengan sebab yang baik. Timbul persoalan, Allah tak sayang dekat kita yang duk biar setan datang ni. Ya tak? Sekarang timbul juga persoalan kan? Kenapa Allah biar setan datang? Dia tak sayang kat kita kan? Persoalannya, kenapa dia bila nak mati baru nak tanya Allah sayang ke tak? Tak? Kenapa masa dunia dulu kamu tak fikir pun Allah sayang ke tak kamu? Perbuatan yang kamu buat mengundang sayang Allah, kamu mengundang benci kamu, kenapa tak tanya? Kenapa nak mati baru tanya? Kenapa nak mati baru tanya? Kenapa Allah tak sayang kat kita kan sampai biar setan datang menghasutkan kita? Kenapa masa Allah bagi peluang dulu hampa tak tanya? Yang kamu buat tu Allah mengundang sayang Allah kan, mengundang benci Allah, kenapa kita tak tanya? Itu persoalan. Jangan duk nampak hari mati tu saja lah Allah tak sayang. Semua hidup dah Allah sayang kat kita. Kalau dia tak sayang, dia tak bagi makan kita ni. Kalau Allah tak sayang, kita buta mata. Tak semayang buta, lawan mak bapak buta mata. Tak, Allah bagi celek elok. Tu tak fikir pula Allah sayang. Ni soalan dia kan. Dia nak mati baru duk tanya Allah sayang ke tak. Sama juga hari-hari yang dicipta oleh hari ibu, hari bapa, hari benda-benda lagi. Bukan masalah, nak sambut-sambut lah, tak ada masalah. Hukum nak sambut, tak ada masalah. Tapi janganlah kita terikat dengan hari itu. Tak. Tu boleh kita lagi bini tak? 364 hari lagi kita jaga kita. Cuma hari birthday kita dia terlupa nak cakap. Hukum terus laki tak sayang kat dia. Ini tidak adil. 364 hari lagi kita jaga kita sampai berketak lemak kat perut. Cuma laki kita lupa cakap hari birthday itu lupa. Lupa tu cari barang kat bini dia minta. Terlupa. Masam 3 hari masam tak cakap. Lepas 3 hari kita tanya balik awak diam. Abang tak ingat hari lahir saya. Allah 3 hari 364 hari dia ingat. Ni yang terikat sangat dengan hari-hari ini. Nampak? Sama juga dengan hari ibu. Anak tentang kita sebagai mak ada. Anak nak ucap hari ibu tak apa, tak ucap pun tak apa, kita bukan harap apa-apa kat dia. Kalau kita tahu dia tu baik, hari-hari kontak kita kan, sudah cukup. Anak ni nak pergi beli bunga apa sebagainya, tak untung kedai bunga. Dibuat benda ni nak komersial. Tuan-tuan sekalian, saya tak nak cakap apa hukum lah, malah cakap apa hukum. Cakap apa hukum, berlawan juga. Ya, saya buat hukum, cakap dia ada. Tak betul tak? Duk cakap buat GST, duk hukum halal tak, aku malah nak cakap. Kata haram pun kena bayar, halal pun kena bayar. Tetap cakap lah, bayar sudah. Nah, duk cakap mesin awak apa? Nah, tanya hukum. Aku malah nak belah. Jenuh orang tanya apa sambut hari ibu je. Jangan duk terikat sangat. Jangan duk terikat sangat. Yang penting kita buat tanggungjawab kita sebagai
sebagai ibu, kita buat tanggungjawab kita. Yang anak pula sambut tanggungjawab kita. Ada apa guna kalau hanya hari ibu cakap hari ibu, lepas duduk tertegak tak nak dengar cakap kita, buat apa? Itu maksud saya tadi ni. Jadi jangan duk tanya hari mati Allah sayang ke tak ni, awak pergi hantar setan ni awak ni. Ada? Jangan tikai. Allah bagi 60 tahun dah kita. Tak cukupkah sayang Allah Ta'ala bagi peluang 60 tahun supaya kita hindarkan diri daripada syaitan? Tapi kau degil, maka inilah yang kau dapat. 60 tahun kau panggil setan duduk dengan kau, hari ini kau dapat. Kenapa hari ini baru nak harapkan malaikat? Kenapa hari ini baru nak harap Tuhan? Dulu hang tak peduli ke Tuhan, sekarang baru nak harap Tuhan. Itu pengajaran dia. Nampak tak? Tuan-tuan sekalian ya. Baik. Jangan tanya pada belik-belik. Banyak orang yang terlihat tersenyum ketika akan meninggal dunia kerana merasa gembira atas kedatangan malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Jibril menghampirinya dan bertanya, "Wahai Fulan, kamu kenalkah aku? Aku adalah Jibril, dan mereka itu tadi adalah setan yang menjadi musuh-musuhmu. Matilah kamu dengan tetap setia memeluk Islam yang hanif dan syariatnya yang agung." Pada saat itu tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seseorang kecuali datangnya malaikat Jibril tadi. Dan itulah yang dengan maknanya firman Allah yang maksudnya, "Dan kurniakan kepada kami rahmat dari sisi engkau, kerana sesungguhnya engkaulah maha pemberi akan segala kurnia." Jadi sebab itu kita tengok ada orang yang tenang masa mati. Tenang kenapa? Ada malaikat mari. Tenang dia saja mati. Inilah yang kita pernah sebutkan. Ada orang yang muka dia pucat. Ada orang yang nampak dia seumpama kena binatang kena sembelih. Ada orang yang keluar peluk buih ataupun ayam daripada dua mulut dia. Itu digambarkan bahawa azab sedang turun pada dia. Kalau ayam mata dia meleleh, tuan-tuan sekalian, peluh dia keluar, nampaknya kencang tetapi tenang, itu tandanya kata Nabi, rahmat Allah sedang turun. Apa rahmat Allah? Antaranya malaikat tadi. Apa dah? Tetapi nak dapat malaikat ni, jangan buat benda yang malaikat tak suka. Orang perempuan dia keluar rumah tanpa izin, malaikat maki dia. Lepas tu nak mati, nak harap malaikat datang. Dunia hang buat benda malaikat tak suka. Nampak? Minta izin dengan laki kita nak keluar. Ni saya nak cerita bab minta izin ni. Minta izin dengan pemberitahuan lain. Pemberitahuan ni dah buat, baru cakap tadi saya pergi keluar jumpa kawan-kawan. Laki nak kata apa? Takkan nak patah balik keluar. Ni nak bagi motivasi. Nak bagi motivasi tentang izin. Izin ni benda apa sebenarnya? Ibu-ibu faham tak minta izin? Jangan duk rasa beban izin tadi ni. Baik. Siapa ada ceramah surat berat sini? Haji baru ni. Tak ada? Bagus, sincere bagus. Jangan duk ikut orang surat berat ni. Dalam satu seminar pengurusan masjid. Tak. Orang kata kita susah nak cari penceramah. Di surat merah tak dapat macam-macam sebab kita minta buat program. Saya tanya balik, yang pergi nak buat sibuk ceramah dari surat merah tu awal? Memang tak dapat permintaan tinggi. Buatlah hari biasa, bukan ada masalah. Sebab tu Allah Ta'ala tak beritahu bila Isra Mi'raj. Bila Isra Mi'raj? Yang kata 27 Rejab itu pendapat yang masyhur. Banyak lagi pendapat lain. Nah, ni duk minta Isra Mi'raj, betul nak minta penceramah seorang. Penceramah tu seorang tu saja. Semua nak kat dia. Cuma ambil tarikh tak Isra Mi'raj. Ada free dia. Apa masalah kita ceramah Ramadan Isra Mi'raj? Apa masalah ni? Musim haji kita ceramah Isra Mi'raj. Apa masalah ni? Sebab orang pergi haji dah lepas. Apa duduk sini? Isra Mi'raj dah sini. Dia timbul masalah yang di masjid. Tak ada penceramah untuk hari-hari kebesaran. Enak. Dah semua berbul. 12 Nabi awal semua nak buat maulid Nabi. Nak cari penceramah selebriti seorang. Tak pelik tak lah dia.
Nah, nampak tak tuan-tuan sekalian? Tak? Apa masalahnya? Bulan Syaban ni, bersambutan di Surah Mi'raj. Ada proses. Ada proses. Orang tak apa je masjid ni. Orang Surah Mi'raj bulan Rajab. Engkau Surah Mi'raj bulan Syaban. Engkau tu tak bangun masjid tu sebab bengong macam tu. Bila Surah Mi'raj ni? Sebab tu Allah tak bagi tahu. Sebab yang penting tu bukan tarikhnya tu. Yang pentingnya peristiwa tu. Ashabul Kahfi, penting nak cerita tu. Sampai nama Suratul Kahfi. Berapa orang yang terlibat dengan Ashabul Kahfi? Berapa orang? Ustaz tak tahu. Allah tak beritahu Ustaz. Yang Allah beritahu 6 orang, 7 anjing. 7 orang, 8 anjing. Apa tu? Allah tahu lah. Allah tahu. Kenapa tak beritahu tepat jumlah ni? Kerana bukan jumlah tu yang penting. Pengajaran, keyakinan kepada peristiwa tu, itu yang penting. Nah, kalau dibubuhlah jumlah orang, ambil main. Hanya main. Bagus juga nombor itu. 6, 7, 8 ni. Bukan kira orang yang nombor ni. Nanti berkat dia kan. Tak pening. Baik, balik pada izin. Jangan rasa terbeban dengan izin. Jangan rasa terbeban. Sebab apa? Sebab izin ini perangai malaikat. Izin ni perangai malaikat. Mari kita tengok hadis Muslim panjang. Kita hadis Muslim bagi Surah Mi'raj. Kalau aku baca apa jemu nak dengar. Ialah daripada langit pertama sampai Sidratul Muntaha. Setiap langit itu ada penjaganya. Jibril ketuk pintu. Mengetuk pintu akan Jibril kata lagi. Di langit yang pertama, lalu bertanya penjaga langit pertama, siapa kamu? Jawab Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad. Apakah dia telah diutuskan? Ya, dia telah diutuskan. Baru izin naik langit pertama. Sampai langit kedua ketuk pintu pula. Ketuk pintunya maknanya minta izin. Jadi minta izin ni perangai malaikat. Kalau kita nak malaikat duduk dengan kita nak mati, ikut perangai malaikat ni. Tuan-tuan sekalian, baik, mari kita cerita lagi. Cerita budaya izin. Kita tak faham. Kita anggap izin ni membebankan. Apalah. Orang perempuan nak keluar minta izin. Laki nak keluar tak minta izin pun. Kalau dua-dua minta izin kan berat. Ya? Betul tak? Cumanya Allah muliakan perempuan itu dengan izin. Allah muliakan lelaki tadi dengan pemberitahuan. Jadi Allah nak suruh orang laki-laki ni supaya lebih meraihkan orang perempuan walaupun tidak dipaksa. Orang perempuan ni Allah paksa minta izin sebab dia ada power laki-laki ni, tapi Allah nak lunturkan dia punya keegoan itu, maka Allah Ta'ala tak wajibkan orang laki-laki mintakan isteri dia, tapi digalakkan minta sebagai meraihkan dan memuliakan bini kita. Tak rasa hebat ke orang perempuan? Suami tak wajib minta izin, dia beritahu, abang nak pergi ngetek. Seronok tak pintu, seronok tak? Suami, dia tak rasa apa laki bini dia minta izin, bang saya esok saya nak pergi. Dia rasa biasa sebab dia tahu bini dia ni buat Allah yang suruh. Tapi bila laki kita minta izin kat kita, berbunga hati kita. Ya Allah, baiknya laki aku. Orang lain ni keluar tak beritahu, laki aku minta lalu depan. Jadi ini benar. Jadi kita tak tahu falsafah ni. Itu yang rasa beban sangat tadi ni. Bila rasa beban, jadi beban. Jadi izin ni perangai. Mari kita tengok pula Nabi SAW. Kita baca dah tuan-tuan sekalian nanti. Ataupun kita tak baca, saya pun tak ingat dah. Ya? Jadi
Nabi kata bila roh orang ini diambil daripada seseorang dan lalu dibawa oleh malaikat naik ke langit pertama. Lalu ditanya oleh malaikat, dia ketuk pintu malaikat pertama, siapa ini? Aku bersama roh si Polan bin Polan. Dia tengok senarai kita. Ya, ini termasuk mereka yang mulia. Masuk ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sampai ke langit ketujuh. Kemudian roh kita dijumpukan dengan roh-roh orang yang baik. Jadi maknanya minta izin ni adalah perangai malaikat. Kalau orang perempuan berasa nak malaikat duduk dekat dia nak mati, jangan anggap beban minta izin dengan suami. Lagipun kita dah tahu dah, laki kita mesti bagi ni. Apa masalah kau nak minta? Dulu susah tuan-tuan, sekarang ni masing-masing ada handphone. 2-3 handphone kadang-kadang. Tak tahu mana terbunyi. Apa masalah? Laki kita pula orang baik kan, tak minta izin, hari minta izin, semalam dah izin. Apa masalahnya? Yang pentingnya sekarang ini kita ingat minta izin ini bukan beban, tetapi itulah budaya malaikat. Sebab tu anak-anak kita disuruh minta izin masuk bilik kita. Dan bukan hadis Nabi, tapi cerita dalam surah An-Nur. Bagaimana anak-anak tadi kena dididik minta izin masuk dalam bilik mak pak dia, terutama 3 waktu, waktu pagi, tengah hari dan malam. Sebab apa? Bukan nak bebankan anak kita, nak suruh anak kita bersifat dengan perangai malaikat. Sebab tu Isra Mi'raj lagi saya nak sebut ni, tuan-tuan sekalian. Ya. Punca Allah panggil Nabi Isra Mi'raj ni semayang. Dan itu yang punca dia. Matlamat utama semayang. Semayang ni apa benda? Semayang ni nak mengangkat martabat kita lebih daripada malaikat. Malaikat ni makhluk yang dia taat dengan Allah, la ya'suna Allah, tak buat dosa macam kita. Malaikat ni ada yang Allah cipta, kerja dia sujud sampai kiamat. Ada malaikat kerja dia rokok sampai kiamat. Ada malaikat yang duduk sampai kiamat. Itu ibadat dia. Lalu Allah kumpulkan seluruh perbuatan malaikat ini, diwujudkan dalam sembahyang. Rokok, sujud, itu semua perbuatan malaikat. Allah kumpulkan kepada manusia, manusia buat semua. Tak semacam mana malaikat yang sujud-sujud, yang rokok-rokok, yang i'tidal, tetapi manusia buat semua tidak tanduk pengabdian malaikat. Sebab itulah sembahyang ini terlalu agung. Boleh mengangkat kita sampai lebih daripada malaikat. Sebab tu malaikat cuma boleh ikut Nabi ke langit ke-7, tapi Nabi sampai bertemu dengan Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Jibril pun takat langit ke-7 saja. Jadi kita kena ingat benda macam ini. Nampak? Jadi cerita-cerita macam ni tak perlu sangat kepada Isra Mi'raj. Cuma dibuat sambutan begitu sebab tu agak-agak je memang. Agak-agak je. Sebabnya ada jenis manusia, dia suka datang sempena-sempena aja. Kalau tak sempena, tak mari dia. Itulah ulama fikir, daripada tak datang langsung, lebih baik kita buat, dia datang juga. Manalah tahu dalam majlis besar tadi kita buat, tersentuh hatinya, daripada datang pada biasa, berikutnya dia akan datang pada waktu yang lain. Itulah kata nama dia. Ada? Kita buat maulud Nabi, tentang pada hajat tiap malam, dah cerita-cerita Nabi tu. Tapi maulud Nabi buat lagi. Ada siapa makan, kompang ke? Abu datang, tak tak? Bila tak baik, pakai baju lagi sempit siap. Jadi itu saja tuan. Jadi kesimpulannya iaitu ya, kalau nak malaikat kunjungi kita, buat yang malaikat. Malaikat datang selalu. Malaikat lebih awal tahu daripada syaitan siapa nak mati. Selepas turunnya ayatul kursi, syaitan iblis tak dibenarkan lagi naik ke langit. Sebelum ni syaitan boleh naik ke langit, jin-jin boleh naik ke langit, cari maklumat bagi tahu orang sihir. Ahli sihir pun buat ramalan, akhirnya orang percaya ke ahli sihir. Sehingga turun ayatul kursi, malaikat dan jin-jin tak dibenarkan naik lagi. Tak dibenarkan naik ke langit lagi dah. Selepas adanya ayatul kursi.
malaikat lebih tahu awal siapa nak mati dahulu daripada syaitan. Nanti kita akan jumpa ada satu hadis, walaupun apa panggil hadis itu kedudukannya tidak berapa kuat, tetapi kita boleh baca sebagai nak ambil pengajaran, sebab mafhumnya lebih sama, bahawa manusia ni setiap nama kita ni ada pada dahan pokok. Bila jatuh saja nama kita tadi, bermakna 40 hari selepas itu kita akan mati. Dan kita telah dimaklumkan kematian kita kepada seluruh yang telah mati, termasuk waris-waris kita. Orang kata, laki kau nak mati lagi 40 hari. Seronok kita. Bini kita dah tunggu kita dekat apa tu, tempat roh-roh yang baik, ya. Seronok tunggu. Kira hari tuan-tuan sekalian. Sampai hari ke-40, malaikat kata Zuhur mati. Dia kira-kira asal dah sampai. Roh laki dia tunggu-tunggu tak sampai. Maghrib tak sampai, Isyak tak sampai, subuh besok tak sampai. Tanya malaikat, kau kata laki aku mati siang tadi, ni roh tak sampai. Malaikat tengok, minta maaf kak, roh suami bapa agak tak dibenarkan naik lebih pada langit pertama, dicampakkan balik untuk menerima azab kubur daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan berlaku. Tunggu kita, rindu kita ni laki kita. Tapi apa yang berlaku dengan roh-roh ni, wallahu a'lam. Jangan nak tanya. Ada yas'alunaka 'anil ruh. Qul ruh min amri rabbi. Kau jangan tanya bab roh. Itu kerja Tuhan. Ada. Jadi bermakna apa ni? Itulah kelebihan izin tadi. Jadi ibu jangan rasa terbeban dengan izin tu, ya. Anggap itu kita dapat melakukan perbuatan malaikat. Dengan mudah-mudahan nanti mati malaikat akan datang jumpa kita. Ya Allah, senyum kita tengok malaikat, tuan-tuan sekalian. Tak boleh nak gambar lah, tuan-tuan sekalian. Tak boleh nak gambar, ya. Dalam Manaqib Al-Imam Ibnu Hanbal, halaman yang 407, kalau kita cari Manaqib Al-Imam Ibnu Hanbal, buka muka surat 407, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan, ketika ayahku menghampiri mati, aku menyeka keringat yang membasahi janggutnya. Dia lap-lap janggutnya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba ia siuman dari pengsan. Maksudnya dia sedar dari pengsan. Dan sambil menggerakkan tangan berkali-kali dia mengatakan, jangan, aku tidak mau. Jangan, aku tidak mau. Setelah tenang lalu aku bertanya, ayah, ada apa? Apa yang kamu lihat? Ia menjawab, aku tadi melihat syaitan berdiri tepat di depanku. Sambil menggigit jari, ia berkata, hai Ahmad, ayo ikut aku. Lalu aku jawab, jangan, aku tidak mau. Jangan, aku tidak mau, sampai aku hampir-hampir mati. Jadi, itu dia menggambarkan cerita. Nampak setan? Nah, dia boleh kenal setan sebab di dunia dulu, dia tolak setan. Tapi kalau di dunia kau kawan dengan setan, memang kawan kau. Nah, tak payah dihasut. Setan kata, ayo mati Yahudi. Kau tak ikut, aku main masuk. Jawab. Nah, Imam Abdul Abbas Ilyas Ahmad bin Omar Al-Qurtubi menceritakan pengalamannya sebab itu berada di perbatasan kota Iskandariyah di Mesir. Suatu hari aku menjenguk guruku Abu Ja'far Ilyas yang sedang dalam keadaan kritikal. Ketika sedang menalkinnya, yakni membaca kalimah la ilaha illallah di telinganya, ia lalu menjawab, tidak, tidak. Setelah sedar, aku menghampiri dan menceritakan hal itu. Lalu ia berkata, tadi ada dua setan datang padaku dari sebelah kanan dan kiri. Yang satu memberitahu matilah peluk dalam Yahudi, dan yang satu lagi matilah dalam Nasara, kerana itu adalah agama terbaik. Maka aku menjawab, tidak, tidak dan tidak. Jadi kenapa dia kena? Sebab di dunia dulu dia tolak perangai setan. Dalam satu kitab karya Al-Imam At-Tirmizi dan An-Nasai, terdapat riwayat dari Nabi SAW yang menyatakan sesungguhnya syaitan akan menghampiri salah seorang kamu yang sedang dalam keadaan kritis dan berkata,
matilah kamu dalam Nasara. Kerana itu jawablah, tidak, persetankan olehmu. Bahasa Indonesia, persetan kita sebut persetan kau. Nah, pengalaman ini sering dialami oleh orang-orang yang soleh. Jadi kalau mereka menjawab tidak ketika dia talqin, itu bukan bermakna mereka tak setuju dengan talqin, melainkan kepada setan yang datang memujuknya ke jalan yang sesat. Sebab itu ada ulama mengatakan, bila ada tanda-tanda nazak pada seseorang, ni kita dah sebut dah hari itu tanda nazak kan? Engkau tak ingat, engkau nazak macam mana tu? Sebut banyak kali dah. Ya? Jadi bila dah ada tanda-tanda nazak, maka jangan tinggalkan orang itu berseorangan. Ini ulama bagi kaedah. Tak ada hadis firman benda ni, tapi pendapat ulama tu dia takkan cakap saja-saja. Ulama ni tuan-tuan, dia bercakap ni adalah dalil dia, bukan cakap tak konsep. Tak tahu konsep. Cakap tak tahu ke mana punca. Ulama ni walaupun tidak ada Quran, dia adalah semua hujah dia, kan? Kenapa orang yang dah ada tanda nazak dia tadi ni, jangan tinggalkan dia. Mungkin kita nak tolong dia, kalau dia kuat tak apalah. Tapi bila kita duduk dengan dia, bukan duduk saja main game. Bapak kau tu dah nazak, kau tunggulah sini, duduk main game. Apa barang? Duduk nunggu orang nazak tu baca Quran. Antara surah-surah yang disuruh kita baca antaranya Waqi'ah, Ar-Rahman, Ghashiyah, Al-Insan. Ni 4 surah. Sebab apa? Surah-surah ni cerita bab syurga pula. Antara surah-surah yang banyak cerita bab syurga, itulah Al-Waqi'ah, Al-Insan, Al-Ghashiyah, Al-Rahman. Tengok kan? Suruh tu baca, jangan biar dah nampak nazak tu. Tekan kulit ni tak naik dah. Tekan isi ni tak naik. Itu tanda nazak tu. Tekan. Tak naik tu. Yang kerja mana teruk pun tak naik tu. Ya, jadi itu tandanya kan. Jatuh kedudukan hidung dia daripada biasa. Kita kenal mak kita kan, lain dah tempat hidungnya tu kan, lain dah kedudukan telinganya kan. Dah tak boleh masuk satu jari tu kan. Sekarang semua telinga boleh masuk kecuali orang tertentu lah, orang yang memang telinga dia rapat, ya tak? Tapi kalau orang biasa dia akan boleh masuk sejari. Tapi bila nazak dia akan rapat ke kepala, itu maknanya hampir dia kepada mati. Boleh tengok. Cuba tuan-tuan tengok Tok Alim bila ziarah orang sakit, dia mesti pegang. Tak? Dia mesti pegang. Ya, dia dah pegang kaki. Itu cara dia. Nak tahu ni nazak ke tak? Kaki molek lagi, telinga capang elok. Ni sakit teruk dia ni. Dia sedih. Dah. Jadi, banyaklah tanda. Jadi, bila ada sudah tanda-tanda itu, maka jangan lagi tinggalkan dia berseorangan. Duduklah siapa-siapa, gila-gila lah. Ada orang tanya, memadaikah kalau kita pasang kaset? Tak ada masalah pasang kaset. Pasanglah kau nak pasang. Sampai hati kau kan? Sampai hati. Yang nazak tu bapak kita, yang habiskan masa hidup dia membesarkan kita. Sampai hati kau tinggal orang tua tu dengan kaset. Itu sebab ulama pesan, biar kita menangis masa kecil ni, biar anak kita menangis masa kecil. Jangan kita menangis masa besar besok. Pukullah anak kita kalau tak semayang, biar dia menangis. Menangis dia tak lama. Tapi kalau kita tak pukul, akhirnya anak tadi tak semayang, kita mati. Menangis kita dalam kubur sebab anak tak semayang. Siapa nak duduk kita? Berapa lama nak menangis? Anak kita menangis umur 10 tahun, kita rotan sebab tak semayang. Berapa lama dia menangis? Beli kasut bola dia. Nah, beli cikedi. Ya. Tahu cikedi? Dah tak ada lah. Zaman saya lah, cikedi. Zaman Pak Imam tak ada lah. Dia bungkus warna hijau. Nombor ayam.
Itulah dulu tak banyak seperti sekarang kan. Seperti itulah. Jadi Tuhan tak ada sekolah, tak ada kan? Tak ada lah. Pukul anak menangis kan? Tak boleh menangis sekejap aja. Kita duduk dalam kubur, dipukul sebab anak tak semayang. Anak tak semayang tu sebab kelalaian kita. Kalau memang dia degil, tak apa. Bayangkan. Boleh pukul anak balik lambat, boleh pukul anak tak basuh kasut, boleh pukul anak tak ikut pergi sekolah. Tak boleh pukul anak tak semayang. Tak sampai hati. Ya tak? Anak tak basuh kasut sampai hati pula kau pukul. Anak tak semayang, tak basuh kasut tu, tuan-tuan sekalian, melanggar peraturan sekolah. Tak semayang ni melanggar peraturan Tuhan. Dan kerana hakim itu isyarat kan? Suatu lebih. Jadi kesimpulannya lama. Dia lama je, dia tak faham. Dia tahu dah kuliah dia jangan lama. Dia tahu je. Setengah jam pertama dia tengok muka ustaz. Setengah jam kedua tengok muka jam. Setengah jam ketiga dia balik dia tengok muka pintu. Jadi masalah kita lihat kesimpulannya, ya, apa dia? Kalau kita nak malaikat datang ketika hampir mati kita, tolong cari dan buat benda yang malaikat suka. Kalau kita tak nak malaikat duduk dengan kita, sila buat apa yang kita rasa suka. Jadi itulah yang kita nak harapkan. Mudah-mudahan kita sentiasa mencari lagi ilmu-ilmu, mana lagi tempat malaikat suka sangat. Ada. Jadi kesimpulannya, malaikat itu suka apa? Bila kau taat pada Allah, sukalah malaikat pada kau. Ini cari tempat sembahyang tak jadi. Ada. Buat yang Allah suka, malaikat buat yang Allah suka, malaikat akan suka. Sebab itulah ada ulama yang menafsirkan antara Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Allah yarham, guru saya. Jadi kenapa Allah Ta'ala jalinkan antara Isra' dan Mi'raj? Isra' ialah berjalan daripada Masjidil Haram ke Aqsa di bumi. Mi'raj, Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kenapa dia kata? Kerana nak beritahu antara langit dan bumi ada kaitannya. Bumi kering memerlukan hujan dari langit. Bumi yang gelap memerlukan matahari dari langit. Dan setiap perbuatan hamba-Nya yang buruk akan dibenci oleh penduduk langit, iaitu malaikat. Dan apa-apa perbuatan yang baik oleh penduduk dunia, maka akan dicintai serta didoakan oleh penduduk langit. Maka penduduk langit itu tak ada lain lah, tuan-tuan sekalian. Kebanyakan adalah malaikat. Walaupun malaikat ada kiraman katibin, ada tepi kanan kita ni, tetapi tempatnya malaikat adalah di langit. Jadi itulah yang kita nak sebut pada malam ini. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada pertemuan kita. Yang baik daripada Allah Ta'ala. Juga jazakumullah khairan katsiran kepada sumbangan yang akan tuan-tuan bagi untuk penerusan pembangunan madrasah saya yang sekarang ini alhamdulillah jalan mengikut apa yang dijadualkan. Tak ada apalah yang saya nak bagi atas sumbangan tuan-tuan, melainkan saya panjangkan doa yang pernah Nabi baca kepada Abdurrahman dan Auf ketika dia menginfakkan 4,000 dirham daripada 8,000 dirham yang dia ada. Nabi angkat tangan berdoa, ya Allah, Kau terimalah apa yang disumbangkan oleh Abdurrahman dan Kau tambah dan berkatilah apa-apa yang ada di sisinya. Begitulah juga saya doakan, mudah-mudahan yang tuan-tuan sumbang akan Allah terima, dan yang masih berbaki akan Allah tambah dan Allah berkati insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khasyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak Kau angkat, dan doa yang tidak Kau terima, ya Arhamar Rahimin.
اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, jadilah perhimpunan kami perhimpunan yang Kau rahmati. Perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa suami-suami kami, dosa istri-istri kami, dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah menghadap-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.